kata ada lebih kurang 120 rumah ramai anak. Jadi ramai anak mungkin ramai isteri lah tu, kahwin 4 ke muslimat. Kalau tengok macam tu rasa negeri bila aku datang ke sekitar asyik sebut 4 kali kamu jangan takut lah lagi relax masa tadi nampak tak berapa semangat tapi muslimat ketua Balai Negara seorang nampak kakak tak kali dia sedang attack apa ni gangster dan sebagainya, tapi bini seorang. Ada seorang tu tali pinggang hitam taekwondo karate tu ambil di Jepun, bukan di Malaysia. Tali pinggang hitam black belt lah pengusi. Orang tanya dia kenapa tak kahwin dua, kan kamu kan black belt. Oh, dia kata bini dia lagi hebat daripada black belt, iaitu black belt. Tahu black belt? Black belt. Orang Terengganu kata black belt sebab saya ni daripada Terengganu. Terengganu yang telah meranapkan cita-cita Negeri Sembilan untuk masuk Sukakhir baru ni. Saya pun macam mana tu, saya sokong Negeri Sembilan. Sebab dah Terengganu dah tak boleh masuk dah. Tiba-tiba esok tu nak saya beritahu, bah, Seri bah. Bah sebab itu bola lah. Tu. Tapi bola pun sekarang ni asyik rasuah aja, bimbang juga kita dah. Tapi gaji pun mahal masa-masa tu, 80,000. Tu kejut saya. Tu yang kata. Itu yang jadi something sikit tu, apabila suami gaji mahal. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan tak faham kan? Saya apabila tengok cerita tu, saya rasa terkilang lah. Why boleh berlaku? Cakap, oh betul. Kenapa perkara sedemikian perlu berlaku? Dia kena muhasabah diri tu. Kereta pula kecil je. Kita Morris lah, Morris main kecil lah. Ada lagi kereta yang besar pada mahal. Tu je. Jadi balik pada cerita kita tadi tuan-tuan. Anas ni diwakafkan oleh mak dia pada Nabi dan dia berkhidmat kepada Nabi selama lebih kurang 10 tahun sebab Nabi wafat umur dia 20. Hebatnya dia cerita, Nabi ni tak pernah menghardik dia, tak pernah suruh dia. Bahkan pada suatu masa tu dia ni Nabi suruh buat satu benda, di tengah jalan dia jumpa kawan-kawan, dia bermain. Biasalah budak-budak. Budak-budak kan suka bermain. Macam puan-puan ada anak. Masa datang tadi rumah teratur je kan. Balik ni rumah macam tak berapa teratur. Jangan tension. Bersyukur pada Allah. Balik katakan rumah tu berselerak, ucap Alhamdulillah. Jangan tension. Sebab apa? Bersyukur pada Allah. Anak-anak masih hidup. Bimbang takut tuan-tuan, sebelum datang tadi rumah berselerak, balik rumah kemas. Bimbang. Takut ada orang datang tolong kemaskan. Tak bimbang? Ni. Tak faham ya? Faham, okey, faham tak apa. Bimbang juga takut tak berapa faham. Tapi saya yakin tuan-tuan faham. Jadi Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Menuntut ilmu, wajib. Sebab tu pagi ni saya sekarang ni mengajar berdasarkan majalah. Sebab tu banyak majalah-majalah Islam di pasaran. Antaranya majalah ini yang baru saya beli, Iman. Ini dah edisi ke-20. Maksudnya dah 20 kali diterbitkan. Harga dia tak mahal, RM7. Harga ikan kembung RM12.5. Makan malam ni, besok masuk bilik air kan biasa. Majalah batu kita ni, majalah Islam, saya kira-kira ada lebih kurang 30 lebih. Memang banyak. Majalah luar pun banyak juga. Dia memang begitu. Majalah yang tak berapa Islam pun banyak, majalah Islam pun banyak. Sebab tu kita nak pastikan ada majalah Islam yang masuk dalam rumah kita. Jangan asyik-asyik majalah mangga je. Majalah mangga, saya ingatkan majalah mangga ni majalah pertanian yang dikeluarkan oleh Risda kan. Fama, Risda getah kan. Fama. Rupanya majalah mangga. Tahu majalah mangga? Buat-buat tak tahu. Bukankah itu majalah yang direbuti? Berebut, anak dengan mak berebut. Saya ingatkan majalah pertanian, tapi rupanya majalah yang Allah Akbar. Jadi saya nak ambil kesempatan ni, dia kata tip untuk nak kuatkan iman. Sebab kita ni tak, benda-benda dunia ni kita ni ambil berat. Contohnya apa? Baju nak pakai kali apa supaya matching dengan seluar. Orang lelaki senang je. Orang lelaki color paling mudah hitam dengan putih je kan. Orang perempuan ni banyak sangat warna-warni, lebih daripada warna traffic light. Betul. Orang lelaki baju dia tak sesuai. Kalau baju jingga seluar kuning, tak sesuai. Mari pejabat seluar jingga, seluar jingga, baju biru, tak nak sabar.
Ataupun seluar biru baju hijau. Ataupun tinggi sikit, baju tu hijau, seluar tu biru. Tak sesuai juga. Kasut pula kuning, suka dia orang. Tapi orang perempuan tak kisah. Sebab apa? Sebab dia menjadi penarik. Jadi kena berhati-hati, jangan tersilap. Jadi isu di sini kita nak tip macam mana nak kuatkan iman berdasarkan majalah ni, muka surat 23. Saya baca ni je. Yang pertama dia kata tingkatkan ilmu, pengetahuan berasaskan hakikat Islam. Maksudnya yang pertama kita ni mesti ada ilmu. Saya yakin tuan-tuan ni depan saya ni lebih berilmu daripada saya. Sebab tuan-tuan ramai. Kaya memang kaya tuan-tuan lah. Kaya apa lagi? Pahala banyak tuan-tuan. Dosa bimbang ustaz. Ustaz lah nampak macam ustaz. Kalau jumpa di pasar malam, astagfirullahaladzim, semua ustaz. Okay. Jadi tingkatkan ilmu. Sebab tu Nabi suruh mencari ilmu. Talabul ilmu. Sebab tu kita datang sini ni niat kita nak menambahkan ilmu. Sebab itu dengan ada ilmu tu kita boleh masak dengan baik. Dengan ada ilmu kita tahu kedai mana yang sedap. Macam gitu. Muslimat sekali-sekali kena masak ya. Jangan asyik makan di kedai saja, tapau. Lepas tu tengah tapau-tapau tu suami makan. Pastikan tapau tu dimuatkan dalam polystyrene tu, dimasuk balik dalam Vision ke Corningware ke yang dibeli tu. Ini silap, tapau tu suami makan. Dah masa tu blackout, tak nampak apa, tersilap makan dengan tapau-tapau. Jadi tuan-tuan, tingkatkan ilmu. Ilmu ni Nabi suruh. Sebab tu majlis ilmu ni majlis yang diberkati, dirahmati oleh malaikat. Majlis ilmu ni malaikat datang tuan-tuan, berdoa, beristighfar kepada ahli dalam majlis tu. Sebab Nabi kata apabila kamu lalu ataupun kamu masuk dalam taman syurga, ambil buah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana taman syurga? Bukankah taman syurga tu di akhirat? Nabi kata ada dua tempat di dunia yang disebut sebagai taman syurga. Saya dah beritahu biasa lah ni. Jadi yang kedua, majlis ilmu. Bukan senang nak datang majlis ilmu tuan-tuan. Ada orang masjid di tepi rumah tak datang. Tok Bilal tu azan sampai habis gigi. Daripada hayya 'alas solah, cantik gigi penuh. Hingga habis gigi, hayya 'alas solah. Pak Iman dah tua, tak mari tuan-tuan. Bukan di sini, tempat lain. Kalau ada di sini pun saya minta maaf lah. Saya kena beritahu sebab itu antara tanggungjawab saya sebagai penyerah import, kan begitu? Kalau main bola kan penyerah import dia kena tunjuk ganas sikit. Walaupun di negara dia reserve je. Di negara dia orang kenal pun tak dia. Kan begitu? Tu yang tengah anu silap beli tu. Beli pula bekas penyerah Negeri Sembilan. Tu apa nama? Tak kenal? Orang yang tak minat bola. Ada Perak. Orang yang tak Perak lagi masalah. 6-0 kalah dengan Sarawak. Apa ke benda? Astagfirullahaladzim. Itu bola, minta maaf lah muslimat ya. Anak saya beli sok robot Inggeris. Saya kata bagus beli sok robot Inggeris. Ingat ke nak baca, nak tingkatkan Inggeris. Rupa-rupanya nak tengok bola belakang. Sebab result tu yang terakhir, terkini. Allah. Lepas tu dia beri cerita saya tu, Manchester kalah. Allahu Akbar. Saya tanya dah hafal Quran berapa juzuk lah? Senyap. Lepas tu dia tanya saya pula, dah berapa juzuk? Astaghfirullahaladzim. Zaman sekarang. Dulu aku zaman kecil saya cakap, atuk hang balik sembahyang subuh tu berdeheng, aku masuk bilik air dah. Bilik air dulu bukan dalam rumah. Luar lebih kurang 300 meter daripada rumah. Sungai, nampak buaya. Zaman sekarang bilik air, Allahu Akbar, dalam rumah. Silap-silap bawah katil bilik air. Tapi kita silap gerak anak. Ramai orang silap gerak anak pagi-pagi. Dia gerak anak bangun sekolah. Kan begitu? Bangun nak sekolah hari ni. Lepas tu pagi Ahad anak tak bangun. Anak akan jadi sebut seperti Bilal bin Rabah. Ahad kan? Bila kita gerak anak kita pagi Ahad. Bagus anak aku. Seperti Bilal bin Rabah sebut Ahad. Rupanya dia kata hari ni kan hari Ahad, tak sekolah kata dia. Gerak suami pun gitu tak? Lepas tu saya nak bagi tip tuan-tuan, untuk nak senang gerak suami, pegang ibu jari kaki. Jangan pegang yang lain, ibu jari kaki. Kalau boleh tulis sikit. Pegang ibu jari kaki. Kalau tak bangun juga sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah bangun. Tapi pegang ibu jari kaki, jangan tang lain. Kalau pegang yang lain, saya itu Allah alam. Jadi yang pertama, tingkatkan ilmu. Ilmu ni ada di mana-mana. Di Negeri Sembilan ni alhamdulillah.
Kalau ilmu agama di masjid-masjid, alhamdulillah, di mana-mana ada. Masjid ni untung pergi tuan-tuan. Syekh Nuruddin kata apa? Orang yang pergi masjid ni seolah-olah orang tu pergi beli tiket ke syurga. Ni, tiket syurga tu dijual di masjid. Sebab masjid ni kalau kita fikir tak, pergi masjid, masuk saja kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Minta dengan Allah. Abwab ni pintu-pintu rahmat. Kan kita kan nak rahmat. Hidup kita ni kan nak rahmat. Sebab tu nak keluar pula, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Orang yang keluar daripada masjid semestinya insya-Allah akan mendapat kelebihan. Sebab itu untung orang yang ke masjid. Sementara kita diberi oleh Allah kekuatan di segi fizikal kuat. Suka. Kalau boleh kita nak jadi kita ni orang yang suka pergi ke masjid. Itu. Sebab Nabi kata rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari mahsyar kelak. Muslimat, kalau suami suka pergi masjid, muslimat akan dapat saham sama. Ibarat kata macam dapat, sebab muslimat suruh, bukan suruh sebenarnya, muslimat tak boleh paksa suami. Jangan paksa suami ya. Berilah nasihat pada suami, bang, abang ni saya tengok pun dah apa dah berusia, kan begitu. Jadi pergilah, contohnya begitu. Pergilah masjid, minta dia pergi. Sebab untung pergi masjid. Saya bila tengok orang duduk atas kursi pergi masjid, saya tak kutuk orang tu, tapi saya respect lah. Yang pertama, dalam keadaan dia susah macam tu, dia nak pergi. Tetapi janganlah kita tunggu macam tu baru nak pergi. Ramai orang silap, dia faham waktu sakit lebih afdal buat ibadat daripada waktu tak sakit. Sebenarnya waktu sihat lebih afdal buat ibadat daripada waktu sakit. Sebab tu bila sakit ada rukhsah. Daripada berdiri boleh duduk, daripada duduk boleh baring, boleh meniarak. Semayang meniarak pun boleh. Dah bisu meniarak. Semayang menelentang, yang last sekali semayang menggunakan isyarat. Lebih pada tu orang tolong semayang ke dia. Tolong semayang. Jangan kita, lepas tu di satu surau di desa Beringin, bagus dia punya moto, sembahyanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disembahyangkan di hadapan iman. Kan begitu. Kita semua ni akan tunggu bahagian giliran bila kita akan disembahyangkan di hadapan imam. Agak-agak pengungsi bila? Saya agak-agak pengungsi dululah. Pengungsi dulu. Sebab saya kan ustaz. Tapi kita imbang tuan-tuan. Semalam seorang ahli politik yang baik, Tan Sri Azizan lah, kita ucapkan pada ini bukan politik, sebab Datuk Seri Najib pun bagi tadi ucap takziah kan. Jadi sebab saya sebut ni sebab dia tu guru saya. Dia guru saya. Jadi kita minta dengan Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu. Jadi itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ilmu, tingkatkan ilmu. Sebab Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, Allah Ta'ala akan luruskan jalan dia ke syurga. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita ada ilmu, kita tahu mana amalan yang utama kita buat, amalan mana yang haram kita buat. Sebab dalam Islam dia ada wajib, dia ada haram, dia ada sunat, dia ada harus, dia ada makruh. Kita kena tahu. Yang wajib apa dia? Wajib tutup aurat. Wajib. Di rumah tak wajib tutup aurat. Jangan di rumah tutup aurat pakai jubah di rumah. Jangan. Di rumah sekali-sekali bertukar kain batik dengan suami, tak apa. Hari ni ayat hak ni abang pakai kain batik, saya pakai kain pelekat, tak ada masalah. Pastikan anak isteri tak, anak cucu tak ada di rumah dah lah. Okey. Nabi kata apa? Ilmu. Jadi sebab tu tuan-tuan, wajib apa dia? Kita kena tahu amalan wajib. Tahu benda wajib ni fardu. Siapa yang tak tahu perkara-perkara wajib dalam agama, something wrong pada dia. Kena belajar. Wajib belajar, bukan sunat wajib belajar. Sembahyang. Tapi ada ke orang kita ni, dia kata kalau ustaz tu ajar bab sembahyang, alah, bab sembahyang saya dah belajar dah dulu masa sekolah rendah. Ni saya baru ni jumpa anak murid saya, dia sembahyang, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia buka tangan dia.